Okey, semula. Semula Hmm. Dah. Dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rosli, MC untuk malam ni. Saya di bawah naungan JTF under tim-tim besar Kak Yuli dengan Encik Is. So hari ni saya akan jadi MC. Difahamkan hari ni adalah minggu ketiga lah untuk tahun ni, betul tak? Untuk kongsi tentang pelbagai ilmu kesihatan lah. Secara online ketiga lah. Secara online, okey. Dan hari ini kita akan kupas perbincangan tentang info perniagaan iaitu syarikat dan falsafah syarikat oleh Senior VM Noraini. Kemudian akan diupas tentang info kesihatan iaitu sistem pertahanan oleh JD Hashlina. So lepas tu kita akan buka untuk Q&A. So sebelum kita mulakan sesi ini, diminta supaya Ustaz Izzat lah untuk memulakan doa lah supaya kita punya perbincangan kongsi ilmu ni mendapat manfaat. Silakan. Dipersilakan. Boleh. Okay, terima kasih Nisa. Baik, kita mulakan dulu dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ارزقنا علما نافعا. Wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami ilmu yang bermanfaat dari pertemuan malam ini, ilmu yang memberi kebaikan kepada orang-orang di sekeliling kami dan perniagaan yang kami usahakan. Warzuqna rizqan thayyiba. Ya Allah, kurniakanlah kami sebaik-baik rezeki yang luas untuk kami, ahli keluarga kami dan sahabat andai sekeliling kami. Wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, terimalah usaha amal kami ini sebagai salah satu ibadah untuk bekalan hari akhirat. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Izzat. Seterusnya dipersilakan kita punya speaker pertama iaitu Senior VM Noraini. Tengok dah join ni Chuang Ho nya. Asha. Oh. Okay. Dia bercakap ke? Tak dengar suara lagi? Itu dah. Okey. Assalamualaikum. Dengar lagi? Dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Sebulan tinggal kan dia nak start balik macam tu kan. Okey. Saya perkenalkan diri. Nama saya Noraini binti Rusdi. Okey, saya berkenalan dengan Syuhur ni pun dah lama. So alhamdulillah, kalau nak diceritakan pengalaman memang banyak, bukan banyak, tapi orang kata apa, pengalaman yang suka duka tu semua orang akan hadapi. Tapi alhamdulillah, keluarga Syuhur ni sangat orang kata apa, sangat rapat. Orang kata, kita tak ada orang kata apa, nak menjatuhkan satu sama lain, tak ada. Semuanya nak membantu untuk kita semua naik sama-sama. So alhamdulillah,
selepas hampir berkenalan 30 tahun, hampir 30 tahun, serius menyalakan bisnes bermula 2014. So saya serius menyalakan, serius nak fikir tentang nak lihat bisnes ni dengan lebih dalam tu tahun 2014. So sampailah ke hari ini, alhamdulillah. Mungkin ini adalah salah satu cabang rezeki yang Allah bagi kat kita semua, insyaAllah. Okey. Saya sebenarnya minggu pertama, tapi sampai minggu ketiga tak apalah, alhamdulillah. So hari ini saya diminta berkongsi tentang sejarah dan perkembangan Chuang Ho. Jadi sebelum kita mulakan perniagaan Chuang Ho ni, perkara pertama yang kita kena kenal, perkara pertama yang kita kena tahu adalah tentang syarikat Chuang Ho. Sebab kalau orang tanya Chuang Ho tu apa, kalau tak boleh nak cerita susah juga kan. Orang kata bercakap dah dega-dega dah, tapi tanya Chuang Ho tu apa, tak boleh nak sampaikan kepada orang Chuang Ho tu apa. So hari ini saya cubalah untuk perkenalkan Chuang Ho tu apa, sejarah dia macam mana dan apa perkembangan dia. Okey. So sekejap. Tak bergerak. Sekejap saya nak panggil saya punya Satnah ke pakai ni. Sekejap. Alamak, tak bergerak. Bergerak dah. Okey. Ke belakang balik. Canggih sangat buat animation berigit dia. Tak ada, tapi orang kata apa? Dia ini tumpang Ustaz Shah punya, sendiri punya tak boleh nak apa? Video. Okey, tentang Chuang Ho. So tak banyak pun kalau kita nak kenal Chuang Ho ni. Dia ada dalam 7 bab je. 1 pasal Chuang Ho, perkembangan dia. Yang kedua tentang kilang, falsafah dia, rangkaian, produk, pengiktirafan dan juga peluang perniagaan. So kalau salah setiap satu ni kita pergi dengan lebih detail, kita akan kenal Chuang Ho tu apa. Okey. Salah pula. Patah balik. Ya. Okey, Chuang Ho di seluruh dunia mencintai okey, kenapa Chuang Ho ni orang kata apa? Ada sebab cintanya pengasas-pengasas Chuang Ho ni kepada kesihatan. Sebab tu mencintai kesihatan tanpa mengenal sempadan. So terima kasih kepada Lindsay Chuang Ho kami kerana berjuta-juta orang dapat berusaha dan berubah ke arah kehidupan baharu dan lebih baik. Okey, perjalanan Chuang Ho ni dah 35 tahun. Tapi sebelum tu saya cerita dulu. Apa maksud logo Chuang Ho ni? Chuang Ho ni dia buat logo pun bukan, orang kata apa, bukan suka-suka dia buat logo tu. Ada maksud dia. Okey, logo Chuang Ho ni kalau kita nampak, kalau kita tengok adalah 2 ekor bangau. Nampak tak dua ekor bangau tu? Satu bangau kala putih, satu bangau kala merah, yang mana kedua-duanya memandang ke arah yang sama. Bermaksud perniagaan ini sangat sesuai dilakukan oleh suami isteri yang mana kedua-duanya mempunyai satu matlamat yang sama dalam perniagaan Chuang Ho. Okey, kita tengok satu persatu. Okey, bermula di Taiwan tahun 1987, kemudian ke Malaysia tahun 1998. So Malaysia adalah negara yang kedua Chuang Ho ni bertapak ya. Lepas tu yang ketiganya dia pergi ke Thailand. Yang keempatnya dia pergi ke Singapura, and then terus ke Hong Kong dan juga Indonesia, ada lagi Myanmar. Okey. Sebenarnya dalam 35 tahun perjalanan Chuang Ho ni, kalau kita tengok kat sini baru berapa negara dia pergi? 2, 4, 6, 7 buah negara lebih kurang. 7 buah negara yang dia dah pergi. So
dah jauh dah kita ni berjalan, dah jauh dah Shuangho ni bergerak. Okey, tapi walaupun dah jauh dia berjalan, ia masih jauh untuk kita pergi. Sebab apa? Sebab kalau kita tengok di keliling negara yang saya highlight ni, masih banyak lagi negara-negara yang Shuangho tak pergi. So siapa yang nak kena pergi ke negara-negara ni semua? Kitalah. Kitalah yang nak kena menyebarkan maklumat ataupun kebaikan Lingzi, kehebatan syarikat kepada dunia luar. So kita masih ada banyak peluang untuk pergi jauh dalam perniagaan Shuangho ni. Semuanya terletak pada diri kita sendiri. Shuangho dah ready untuk kita. So tanya pada diri kita, kita ready ataupun tidak untuk bergerak bersama Shuangho. Okey. Okey, Double Crane ditubuhkan pada Julai 1997 di Taiwan. So di Taiwan, Shuangho dikenali sebagai Double Crane. Maksudnya sama je. Kalau di Taiwan, Double Crane tu bermaksud dua bangau. Di Malaysia, Shuangho itu menggunakan bahasa Cina kalau tak silap saya, juga bermaksud dua bangau. Okey. 1996 sah sebagai Double Crane Group. So kalau tengok gambar yang sebelah kiri tu, itu adalah HQ Double Crane di Taiwan. So Double Crane ni adalah merupakan salah sebuah syarikat jualan langsung yang paling berjaya di Taiwan. So dia berpegang teguh kepada dua prinsip pengurusan yang penting, iaitu semua sistem syarikat direka khas berasaskan kepentingan dan juga hak hak semua pengedar. Lepas tu, yang keduanya, dia memberi segala-gala yang terbaik kepada para pengedar, termasuk produk, servis dan sistem. Maksudnya, Shuangho ataupun Double Crane ni sangat mementingkan kepada servis yang terbaik, produk yang terbaik, sistem yang terbaik untuk semua pengedar dia. Okey, dan dia juga kalau di Taiwan hanya ada 3 pusat pembekalan produk di Taiwan. Satu di Taipei, Taichung dan Kaohsiung. 3 ni je. Seluas Taiwan tu pun ada 3 je tempat jualan. Kenapa Shuangho ataupun Double Crane ni dia tak banyakkan pusat jualan? Sebab salah satunya dia nak kontrol. Dia nak kontrol kepada kualiti dan juga supaya kita panggil untuk orang nak duplicate ataupun nak cipta, nak tiru produk dia tu, dia boleh kontrol. Okey. Okey, ini adalah Shuangho, HQ Shuangho di Malaysia yang terletak di Sri Damansara, Kuala Lumpur. So mungkin yang di sekitar KL, Lembah Kelang mungkin semua dah pergi ke HQ, atau kepada rakan-rakan kita yang ada di luar Kuala Lumpur, mungkin boleh plan untuk datang ke HQ. Datanglah, sangat hebat. Okey, ini adalah Ibu Pejabat Shuangho di Sri Damansara, dah beroperasi memasuki 35 tahun di Malaysia. Dan di Malaysia juga tak banyak pusat jualan ya. Kita hanya ada 4 pusat pembekalan produk. Yang 1 Kuala Lumpur, yang 2 Pulau Pinang, 3 Johor, Kota Kinabalu dan Miri. Okey. Kalau di Taiwan tadi kita tengok ada 3 pusat pembekalan produk. Kalau di Malaysia hanya ada 5 pusat pembekalan produk. Okey. So ini yang saya cerita tadi lah, Shuangho di luar negara, Thailand, Singapura, Indonesia, Myanmar dan Hong Kong. Okey, Wisma, untuk makluman untuk pengetahuan semua. Okey, dia Shuangho Malaysia ditubuhkan pada 16 Ogos 1988. Dan Wisma Shuangho ni dibeli dan mula digunakan pada 15 Oktober 2007 dengan keluasan 60,000 meter persegi. Sangat besar kalau kita pergi, sangat hebat. Okey. Shuangho juga merupakan pusat untuk mengembangkan perniagaan ke seluruh Asia Tenggara. Maksudnya, daripada Taiwan,
Daripada Taiwan, dia ke Malaysia dan kita adalah pusat, okey, pusat untuk kembangkan ke seluruh Asia Tenggara. Bayangkan ya. So di Asia Tenggara pun berapa negara je yang baru dia pergi. So ini adalah peluang terbesar untuk kita. Grablah peluang ni. Okey, kalau tengok kat sini, bangunan sebelah kiri ni adalah Shuangho di Thailand. Okey, Ogos 1999. Yang sebelah kanan ni adalah Singapura, Hong Kong. Kalau di Indonesia, dia ada 4 pusat pembekalan. Okey, di Indonesia ditubuhkan pada tahun 2005 dan dia ada 4 pusat pembekalan iaitu di Jakarta, Medan, Pulau Batam dan Palembang. Okey, dan di Myanmar juga ada 2 ditubuhkan pada 2011, tapi saya difahamkan di Myanmar ni Shuangho hanya bergerak sebagai single level disebabkan oleh disebabkan awak Mama nak daging Mama nak daging merah dengan telur dadah. Assalamualaikum. Alright, thank you. Kejap Sekejap. Assalamualaikum Puan Wan. Ke Encik Wan? Puan Wan ke Cik Wan ya? Tak mute. Okey dah Okey. Mana sini? Okey, kita teruskan. Okey, kalau di Myanmar ya, kita ada 2 pusat pembekalan pada tahun 2011, tapi saya difahamkan sekarang ni di Myanmar hanya di Jalan Shuangho hanya bergerak sebagai single level. Sebab kerajaan sana tidak benarkan mana-mana syarikat multi level untuk bertapak di sana lah. Jadi Shuangho sebelum ni dia ada kat sana, tapi disebabkan oleh undang-undang dia mungkin, jadi kat sana kita hanya bergerak sebagai single level. Okey, sejauh mana anda mengenali Lingzi Shuangho? Sejauh mana anda kenal Shuangho ni? Okey, so kena cari tahu maklumat Shuangho ni, barulah kita akan lebih menyayangi Shuangho sebenarnya. Okey, 7 fakta penting kekuatan Lingzi Shuangho. Yang pertama tu makmal pusat R&D yang mendapat pengiktirafan antarabangsa. Yang kedua kilang dia, yang ketiga rumah hijau yang kita miliki, yang keempat orang kata apa? Pemprosesan Lingzi yang kita kuasai tu. Okey? Sangat hebat. Lepas tu kita perlu berbangga sebab kita ada strain Lingzi, kita ada strain kita sendiri, kita ada benih kita sendiri. Bukan benih kita tidak patenkan dan orang lain tak boleh tiru pun. So dia sangat eksklusif untuk kita. Dan yang keenamnya, satu-satunya paten Lingzi yang dengan perakuan antarabangsa. Yang ketujuh, satu-satunya produk Lingzi yang bergrade target Lingzi di dunia. Maksudnya, kitalah satu-satunya syarikat yang ada target Lingzi. Orang lain mungkin ada Lingzi, kat luar sana macam-macam Lingzi kita ada. Tapi Shuangho hebat sebab dia ada target Lingzi. Okey, jom kita tengok satu persatu ya. Okey, ini adalah kilang Yungkian, iaitu Institut R&D dan juga Taman Botanika. So, syarikat pertama di dunia yang mengeluarkan produk Lingzi dengan menggunakan proses pengeluaran semua dalam satu. Maksudnya, mereka bentuk tempat terbaik untuk menanam Lingzi dan kajian berterusan untuk menghasilkan produk berkualiti. Okey, laluan R&D produk Lingzi adalah perjalanan yang tidak berkesudahan. Jadi, komitmen yang Shuangho bagi kepada kita tu sangat tinggi. Okey, sangat hebat. Okey, dan insya-Allah Lingzi ni adalah cahaya ataupun anugerah yang Allah bagi untuk selamatkan kita daripada penyakit kronik insya-Allah.
Okey, kalau tengok kat sini ini adalah Institut R&D. Okey, ataupun Institut Bioteknologi. Semua ni ada dalam kilang Yunqian di Taiwan. So kita boleh kita boleh melawat. Cumanya sekarang ni saya rasa Syongho belum buka, Double Crane belum buka untuk apa? Untuk terima lawatan lah. So insyaAllah kalau kita doakan, kalau buka, kita pakat pergi ramai-ramai. So pusat R&D ni ditubuhkan pada Oktober 1993 dengan keluasan kilang dia 19,835 meter persegi. Itu keluasan kilang. Okey. Jadi pusat R&D ni ada dalam kilang tu. Apa yang pusat R&D ni buat? Okey, ia adalah bilik pembiakan baka lingzi dan ladang ujian. Maksudnya dalam ni lah baka lingzi tu terhasil. Okey, orang kata apa, setiap hari kita punya pakar-pakar R&D ni akan orang kata apa? Akan mengkaji, okey, untuk baka-baka baru. Okey, di sinilah mencipta keajaiban, kumpul hampir 50 ke 60 jenis baka. Maksudnya di pusat R&D ni lah kita ada 50 hingga 60 jenis baka. Okey, bilik pemeriksaan kualiti. Maksudnya di sini juga kita ada bilik pusat orang kata apa? Bahagian untuk memastikan kualiti lingzi yang kita dapat tu adalah sangat bermutu tinggi dan sama je. Malah lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Kan? So kajian ini sentiasa dilakukan. Bukan kata buat one time dah dapat, stop. Kan? Lepas tu buat pula, stop, tak. Dia sentiasa buat kajian. Okay? And then, kat sini jugalah bilik penyerakaan untuk produk-produk baru. So, di sini jugalah terhasilnya produk-produk baru macam yang terbaru kita ada, targeted lingzi. Kan? So, dia kaji kat sinilah untuk dapatkan semua, orang kata apa, benih lingzi yang terbaik, mutu produk yang terbaik. Lepas tu, produk baru lingzi yang terbaik pun daripada Institut R&D ni lah. Okey. Tak bergerak. Okey, ini adalah ladang lingzi ataupun rumah hijau. Okey, dia panggil sini Kampung Lingzi, Taman Bioteknologi Lingzi. Okey. Perkampungan lingzi ini ditubuhkan pada 1994 dengan keluasannya adalah 48,000 meter persegi. So dalam ni ada 12 buah rumah hijau. Okey, maksudnya kalau tak salah saya rumah hijau ni memang satu-satunya tu sebesar berapa kejap untuk apa ni ladang sorry. Ya Allah ya Rahman, astagfirullahalazim. Apa ni? Padang bola keranjang, minta maaf ya. Okey, ini adalah peralatan greenhouse. Minta maaf sangat-sangat sebab gagap sikit malam ni, tak tahu pasal apa. Okey, ini adalah peralatan greenhouse dia. Okey, kalau tengok kat sini yang greenhouse ni adalah fully automatic. Okey, dikontrol secara computerized semuanya. So di dalam ni lah suhunya dijaga, kelembapannya dijaga dengan menggunakan komputer semua. So kalau tengok kat sini ya, kalau tengok yang hitam, yang bumbung hitam ni secara automatiknya akan terbuka kalau ruangan dalam rumah hijau ni terlalu sejuk. Dia akan tutup sendiri kalau terlalu panas, dan bila ditutup tu secara automatik ni, kalau tengok dekat pemanas heater ni, kalau dia terlalu sejuk tu pemanas heater ni akan berfungsi secara automatik, dan juga kalau terlalu panas sistem perairan ni akan berfungsi secara automatik. So kalau tengok kat sini sistem dia memang fully computerized, dan satu lagi yang kita banggakan adalah Dia tak?
sistem pangeran ni digunakan adalah dengan menadah air-air hujan tau. Double crane ni dia tadah air hujan, lepas tu air hujan tu dirawat dan air hujan tu lah yang digunakan untuk siram linzi-linzi, benih-benih linzi ni. Okey, ini adalah kilang Yongkian. Okey, alhamdulillah saya diberi kesempatan untuk tengok sendiri kehebatan kilang ni pada tahun 2017. Ni yang saya nak cerita tadi. Keluasannya adalah sebesar 50 buah gelanggang bola keranjang. Saya ingat bola keranjang ke bola tenis? Sama kot lah tenis dengan keranjang. Okey, ditubuhkan pada Oktober 1993, keluasan kilang adalah 19,835 meter persegi. So kalau tengok kat sini kilang dia sangat bersih. Kalau masuk kat dalam ni memang sangat berkilat. Ini dalam gambar pun kita dah nampak berkilat. Kalau kita tengok dengan sendiri live tu sangat berkilat. Maksud sangat bersih lah kilang ni. Kenapa perlu jaga sampai terlalu bersih ni? Sebab linzi-linzi ni dia sangat sensitif dengan kotoran. Jadi Chuang Ho sangat jaga akan kebersihan. So kalau tengok kat sini semuanya menggunakan mesin-mesin yang sangat orang kata apa? Berteknologi tinggi untuk nak kontrol pemprosesan linzi ni. Okay, kalau tengok kat sini, ni adalah teknologi utama untuk mengekstrak bahan aktif. Jadi macam mana dia ekstrak bahan aktif ni? Yang pertama dia guna pengekstrak Dwi-fasa, iaitu untuk ekstrak bahan-bahan yang sangat aktif dalam linzi. So double crane menggunakan kaedah ekstrak Dwi-fasa yang dikawal oleh komputer, di mana fasa pertama menggunakan kaedah khas mengekstrak terpenoid di bawah suhu rendah. Fasa kedua ni digunakan air suam untuk ekstrak bahan-bahan seperti polisakarida dan nukleotida berturut-turut. Teknologi yang keduanya teknologi pemurnian penulinan. Maksudnya yang ini dia untuk nak yang tadi tu dia ekstrak, lepas tu yang ni dia nak kepekatan. Maksudnya dia nak mencari, dia nak pekat, orang kata apa? Sorry. Maksudnya yang ni dia nak bersihkan betul-betul. Dia nak yang dia ekstrak tadi ni dia nak betul-betul dapatkan bahan tu yang betul-betul tulen dekat pemurnian ni. Lepas tu barulah kepekatan vacuum suhu rendah ni untuk mengekalkan tahap tinggi aktiviti bahan-bahan berfungsi dalam linzi. Maksudnya kat sini dia ekstrak dulu, kat sini dia tulenkan. Okey, dia murnikan lagi yang dia ekstrak yang pertama ni. Lepas tu kat yang ketiga ni barulah orang kata apa, dia gunakan kepekatan vacuum suhu rendah ni untuk kekalkan tahap tinggi aktiviti. Maksudnya untuk kekalkan fungsi-fungsi linzi tu. Okey, ini adalah muzium pertama linzi yang juga ada dalam kilang Yongkian. Okey, kilang double crane kat sini. So ini adalah muzium linzi yang pertama di dunia. So dalam ni ada banyak orang kata apa, kitab-kitab lama yang menjadi rujukan kepada double crane untuk penghasilan benih-benih linzi, kajian-kajian banyak yang yang ada dalam muzium ni lah. So kita pun boleh tengok. So kalau tengok ini, gambar ni adalah dalam kilang Yongkian. Dia ada satu ruangan yang dia dipanggil, kalau di Bollywood dia ada Wall of Fame yang untuk letak nama-nama famous kan. Kalau di kilang Chuang Ho juga ada. So kalau tengok kat sini, kat belakang ni, gambar-gambar ni adalah gambar-gambar daripada diamond dan ke atas. So siapa yang jadi diamond, poster dia akan dilekatkan di dalam kilang Yongkian. So memang kalau kita masuk kat sini memang banyak, sangat banyak pasangan diamond. Sehinggalah diamond dalam kilang ni dipamerkan.
Jadi kalau tengok yang kosong-kosong ni, bolehlah siapa-siapa yang nak, orang kata apa? Orang Kedah kata nak cuk, nak booking. Okey, nama aku pun nak poster kita dipamerkan di sini. Usahakan sampai je diamond, poster kita akan ada kat sini. So ni saya dengan Along Safidah, kami dah booking dah dulu 2017. InsyaAllah doakan jadi kenyataan lah untuk poster dipamerkan di sini. Okey, falsafah perniagaan Syuangho, integriti, kejujuran dan konsisten. So, 5 kepercayaan teras yang diterapkan Syuangho adalah asas utama kehidupan. Syuangho percaya bahawa 5 kepercayaan teras iaitu menawarkan kesihatan, menawarkan keyakinan, menawarkan harapan, menawarkan kejayaan dan menawarkan bahagia. So prinsip memberi dan menerima ini apabila diterapkan dalam aktiviti kehidupan, setiap orang akan memberi mereka kehidupan yang sempurna. So ini adalah 5 prinsip utama syarikat Syuangho. Harapan datang dari matlamat. Matlamat hidup yang jelas di Syuangho sudah pasti kita akan berusaha menuju ke arah matlamat kita. Syuangho ibarat sebuah dapur yang besar dengan api yang marak yang akan membakar semangat setiap orang yang berimpian. Okey? Syuangho menawarkan kesihatan iaitu kejujuran dengan integriti. Dia menawarkan keyakinan, maksudnya first kali dia tawarkan kita sihat. Untuk kita sihat. Bila kita sihat, dia juga tawarkan kita keyakinan. Sangat menekankan kepentingan ketegasan diri dan saling menghormati antara satu sama lain. Dan yakin kita dapat mengejar impian dan merealisasikan dengan harapan tidak terbatas. Maksudnya dia yakin, okey? Dia juga memberi kita satu keyakinan di sini. Lepas tu menawarkan harapan. Harapan apa yang dia tawarkan? Harapan untuk kita sihat, harapan untuk kita berjaya. Okey, dan harapan untuk kita bahagia dan gembira. So kalau tengok kat sini, dia menawarkan kejayaan juga. Kejayaan yang dalam arti kata sebenar, iaitu wang, masa dan kesihatan. So menawarkan kegembiraan ni maksudnya bahagia dengan memiliki sebuah kehidupan yang sempurna. Okey, bila kita sihat, kita berjaya, ada satu pendapatan yang baik, ada satu kehidupan yang sihat dari segi tubuh badan, environment. Jadi secara tak langsung hidup kita akan lebih gembira dan bahagia. Sebab itulah kalau stres-stres, saya sangat suka pergi lepak di Syuangho. Sebab apa? Environment dia, suasana dia sangat tenang. Kalau tak percaya, pergilah lepak kat situ. Pasti anda, kalau tak semangat, pergi kat Syuangho tu pasti akan bersemangat. Okey, kalau rasa tak sihat, pergi Syuangho tu mesti sihat lah. Sebab kita kat situ, kita hanya akan dengar semua perkataan-perkataan positif sahaja. Tak ada yang negatif kat situ. Okey, yang keempat adalah rangkaian produk. Memiliki teknologi biolinzi yang terkemuka di dunia. Sangat dedikasi dan dengan komitmen dalam penambahbaikan produk linzi. Syuangho adalah pakar dalam linzi selama lebih dari 30 tahun. Kita adalah world leader. Maksudnya dalam pemasaran linzi ni, dalam kajian linzi, kita adalah peneraju utama. Kita adalah linzi kita ni, kajian kita ni menjadi rujukan kepada syarikat-syarikat lain untuk yang mana yang nak juga buat linzi ni, dia menjadikan kajian-kajian kita ni sebagai rujukan. Sebab tu kita adalah pakar dalam linzi ni. Menegakkan semangat inovasi dan peningkatan. Sejak pelancaran produk linzi yang pertama hingga kini, Syuangho terus menyelidik dan membangunkan produk berprestasi tinggi melalui kawalan kualiti dan pengurusan yang ketat. Betul yang ini. Kalau dulu Syuangho bermula dengan hanya produk Jiahe. Okey, kalau nak diikutkan Jiahe dulu dengan Jiahe sekarang, nama Jiahe tapi dia punya kualiti tu
berkali-kali ganda baik daripada dulu. Itu menunjukkan Syuang Ho ini sangat-sangat kita panggil serius dalam menyediakan produk-produk yang sangat berkualiti untuk kita. Okey, ini adalah rangkaian produk Syuang Ho. Okey, kalau tengok kat sini, Syuang Ho ni hebat sebab dia jual Lingzi je. Produk ni semua berasaskan Lingzi. Okey, yang pertama, kalau tengok kat sini, tahun 1997 adalah Xie He Lingzi dikeluarkan. Okey, tahun 1997. So, sama jugalah dengan Twin Pack ni 1997. And then 2003 dia perkenalkan, maksudnya dia upgrade lagi kepada Yunqian Lingzi. Yunqian Lingzi ni kalau kita makan 3 biji Xie He Lingzi bersamaan sebiji Yunqian. Okey? So 2011 K2. 2006 dia keluarkan produk kopi pula. So kalau tengok kat sini, ini adalah semua rangkaian produk Lingzi yang dia ada. So dengan kajian demi kajian yang dia lakukan, yang dia buat tanpa henti, produk baru yang lebih hebat diperkenalkan, iaitu equivalent targeted Lingzi. So hebatnya Lingzi Syuang Ho ni, produk-produk ni diperkenalkan pada ketika kita dilanda musibah. Pada tahun 2020 kan, 18 hari bulan 3, kalau siapa ingat, 18 hari bulan 3, 2020, itulah pertama kali diumumkan PKP disebabkan COVID. Okey. 6 hari bulan 4. Okey, 6 hari bulan 4 dia perkenalkan targeted Lingzi ni. Bermaksud Syuang Ho ni sangat-sangat kukuh. Kalau pada 2020 ni banyak syarikat kita dengar bermasalah sebab apa? Tak boleh nak berniaga because of COVID, PKP kan. Tapi Syuang Ho boleh perkenalkan produk baru. Produk dia perkenalkan tu pula bukannya harga yang murah-murah lah. Okey, kalau kita tengok YKB 390 kan. So Yunqian I untuk immunity. Kan, kalau tengok kat sini. Lepas tu 6 hari bulan 4 dia perkenalkan 3. Lepas tu 1 hari bulan 10 dia perkenalkan lagi 1 YKI Plus. Lepas tu 18 hari bulan 1 2022 lagi dia perkenalkan YKS. Lepas tu yang terbaru 25 hari bulan 7 2022 YKC diperkenalkan. Bermaksud Syuang Ho ni adalah satu syarikat yang tak lekang dek panas, tak lapar dek hujan. Mailah apa saja halangan, datanglah apa saja ujian, insya-Allah dengan keikhlasan urusan Syuang Ho akan terus tegak berada di bumi Malaysia ni, insya-Allah. Dengan produk-produk yang lebih baik dan berkualiti untuk kita. Okey, ini lagi tadi Lingzi. Dia juga ada produk bioteknologi yang mana dia ada Lactoberry, Vitaking dan juga Yunqian I Plus yang adalah produk bioteknologi. Dia juga ada rangkaian minuman, kopi dan teh. Ini adalah produk kecantikan. Yang baru ni kalau siapa yang minggu lepas, Syuang Ho ada buat satu seminar khas tentang Aquasense. Kalau siapa ada pergi tu, saya rasa mesti ada yang ikut balik lah produk-produk ni semua. Sangat-sangat hebat. Okey, sangat-sangat hebat produk Aquasense ni. Nak tahu hebat dia, kena try. Kejap ada gangguan suara lah. Apa Nizam? Ada gangguan suara. Ada gangguan suara, kejap.
Belum mute kan? Tak saya check Adakah? Line kot Nizam sebab kat sini hujan. Okey, dah tak ada gangguan. Okey. So ni adalah rangkaian produk kecantikan. So sangat hebat. Saya pun dah guna, saya dah try semua. Dulu-dululah masa dia mula-mula keluarkan saya dah try semua, cuba dan memang sangat-sangat best. Sebenarnya Total Renewal Cream ni sangat best tapi ialah harga dia pun sangat best. Okay? Tapi tak apa, kita boleh try yang lain-lain. Okay, ini produk kecantikan. Ini adalah produk penjagaan kebersihan V-Care. Pasti semua pun dah try kan? Green-Z kita ni walaupun kecil sangat-sangat hebat. Okay? Kita punya body lotion pun sangat-sangat best. Semualah best. Yang mana tak biasa try tu kena cuba. Bila dah cuba pasti tak tukar lah. Orang Kedah kata kan. Ini adalah produk pembersihan isi rumah. Okey, yang liquid deterjen ni untuk basuh baju sangat best. Kalau kita basuh baju, sabun pakai sikit je tapi baju sangat best. Kita tak rasa, orang kata apa? Kita tak rasa kalau kita pakai sabun biasa, kalau kita lepas kita basuh tu, kita rasa lagi orang Kedah kata belendiak kan. Sabun tu keluar tak habis. Tapi kalau dengan Go Eco ni, kita pakai sikit je sabun tapi baju sangat bersih. Okey, kalau sebelah sini adalah APC, All Purpose Cleaner. Ini pun sangat best. Okey, saya punya housemate dulu tak nak guna. Dia kata tak nak lah guna ni nak tapi sekarang ni dia kata wah best lah Kak ni basuh toilet pakai APC ni. Dia bersih dia tu tahan lama. Kalau tidak seminggu sekali 2-3 hari sekali kena sentar dah lantai toilet. Tapi bila pakai APC ni seminggu sekali pun masih lagi dia tak dia bersih lah. Maksudnya seminggu sekali baru kita sentak, baru kita basuh. Sangat best ni APC ni. Dan ayak selepas kita basuh baju ni, basuh pinggan ke, kalau kita rajin tadah kan, boleh buat siram pokok. Segap pokok-pokok. Saya pokok-pokok kaktus saya kat rumah tu, saya spray dengan ni lah. Kalau saya basuh baju, saya akan tadah, bolam botol, tak lagi, saya spray kat pokok. So pokok-pokok kaktus saya memang pakai baja ni lah untuk tumbesaran dia. Tapi memang sangat cantik. Okey, pengiktirafan. Untuk memastikan keselamatan keberkesanan produk Lindsay, Shuanghuo Divine Ganoderma dan juga Shuanghuo Supreme Lindsay telah dihasilkan secara profesional dan memperolehi pelbagai sijil makanan tambahan yang sihat serta pengiktirafan di dalam dan luar negara. Maksudnya, Lindsay kita ni memang mendapat pengiktirafan di dalam dan di luar negara. Jadi, tak payah nak risau dah. Tentang kualiti dia, tentang keselamatan dia, tentang keberkesanan dia. So kalau tengok kat sini okey, ini adalah antara sijil yang kita dapat. Lindsay kita dapat. Okey, kalau tengok sijil yang tengah ni, yang tulis Taiwan ni, okey, ini adalah sijil pengiktirafan daripada pihak ketiga iaitu negara Taiwan tentang imuniti dan pelindungan hati. So kalau nak tahu detail tentang sijil ni, bolehlah tanya upline. Dia akan cerita detail. Pasal sijil ni saja pun boleh 2 jam. Kalau Nizam cerita, lebih rasanya 2 jam. Pasal sijil je. Bukan kata pasal sijil, pasal nombor 1 dapat mempergiatkan penghasilan antibody ni pun 2 jam tak habis. Kan? Jadi, nak tahu dengan lebih detail pasal hebatnya sijil ni, boleh tanya upline. Dia akan ulas dengan lebih lanjut lah. So ini makanan ni adalah daripada FDA, Food and Drug Association. So kebanyakan orang kalau kita cerita pasal
ubat ke makanan kesihatan, dia akan tanya FDA. Kan? FDA okey tak? So jangan risau abang anda, kami ada FDA, kami dapat akreditasi daripada Taiwan. Okey, apa lagi yang kita dapat? Yang ini sampai 2025. Okey, satu lagi sijil ni, dia bukan macam sijil-sijil biasa tau. Sijil ni adalah sijil yang kena renew. Itu hebat dia. Kalau sijil yang kita dapat, kalau di sini kalau kita cerita-cerita, dah lulus KKM kan. Itu one lifetime. Gitu. Kalau kata tak ada isu, takkan ada semakan. Sebab apa saya cakap macam tu? Saya pernah terlibat dengan industri makanan. Okey, masa kita nak mohon kelulusan KKM tu, memang kita akan buat sedetail-detail. Memang kita akan sukat pun dia punya chemical yang kita pakai tu. Memang kita akan sukat. Sebab apa? Bila pergi kat KKM akan check untuk dapatkan sijil. Tapi bila dah dapat sijil tu, ikut suka kau lah. Kan? Sampailah ada isu, barulah dia akan datang balik untuk buat semakan. Begitulah yang terjadi kepada produk-produk kecantikan kita tu. Dah dapat notifikasi daripada KKM dah kata okey untuk apa? Untuk pasaran, alih-alih ditarik balik sebab terlebihnya chemical. Itulah yang berlaku sebab once sudah dapat, you dah tak payah dah nak renew ke, nak apa ke, tak payah dah. You guna je lah. Sampai bila-bila kan. Kalau Piramli kata, carilah sendiri Piramli kata apa. Kan? So kalau Shuangho ni, dia kena renew setiap 2 tahun sekali asalnya. Tapi kita dapat setiap 5 tahun sekali. Sebab apa? Sebab setiap 2 tahun kita pergi, lagi baik. Kita pergi, lagi baik. That's why kita dapat 5 tahun sekali, baru kita renew pula. So dan untuk nak renew ni pula, perlu lalui lagi 80 panel pakar yang nak mengesahkan keberkesanan Lingzi ni. Dia kena lalui lagi. Setiap 5 tahun dia kena lalui. Setiap 5 tahun dia kena lalui. Jadi, untuk pastikan setiap 5 tahun kita akan dapat sijil ni, sebab itulah Shuangho sangat gigih, sangat serius dalam R&D, dalam nak jaga kualiti dia supaya dia tak ada masalah untuk nak renew sijil ni every year. Every 5 years, sorry. So ini antara sijil-sijil, antara pengiktirafan lain yang kita dapat lah. Kita ada ISO. ISO ni kalau kita faham, dia untuk dokumentasi. Untuk dokumentasi daripada tanam sampailah keluar. Sampailah produk tu dijual. So ini adalah pentingnya ISO dalam sesebuah organisasi. So kita ada ISO. So jangan risau. Kalau kata kopi kita ada masalah, kita report kat Shuangho boleh trace. Macam pernah satu masa tu, kopi kita terlebih pahit. Baru je downline saya komen, kenapa kopi ni tak sedap mah ni? Saya terus call Shuangho. Shuangho terus bagi tahu saya, oh sebenarnya memang untuk batch sekian kita ada masalah. Dan boleh je bagi tahu pengguna untuk bawa produk ke company untuk dia tukar yang baru. Maksudnya kita baru nak bagi tahu dia dah trace dah. Itu perlunya ISO. Dan kita juga dapat pengiktirafan kilang kita GMP grade A. GMP grade A ni hanya untuk kilang ubat sahaja, tapi kita juga dapat GMP yang grade sama dengan kilang ubat. Kita dapat TUKF ni Taiwan Quality Food. Okey, Taiwan Quality Food ni daripada kilang sampai ke produk siap. Okey, dijaga kualiti. Kita juga dapat daripada Jepun daripada Jepun lah ni. Kesihatan Jepun, Kementerian Kesihatan Jepun juga endorse produk kita. Singapura juga endorse produk kita. So kalaulah Jepun dengan Singapura pun boleh endorse produk kita dari segi kualiti dan keselamatan, tak payah nak risau dah.
kan? Sebab mereka ni sangat jaga pasal keselamatan. Okey, kalau kita nak tahu Singapura ni dijaga macam mana, tu kalau lah kata sayur-sayur kita kat Cameron Highland tu memang tak boleh masuk Singapura. Sebab terlalu tinggi penggunaan racun. Tapi kita selamba je kan. Pergi pasar cari yang paling cantik sekali. Jadi itu menunjukkan kita kurang apa tu? Kita tak jaga sangatlah dari segi keselamatan tu. So kalaulah kata ada Jepun dengan Singapura ni yang dah endorse, jangan risaulah. Okey. Kita juga ada halal. Sekarang ni kalau cerita dengar je, pergi sebut je syarikat apa, shuang. Orang dengar aja macam tu Cina, tak mau. Kan? Dia mesti nak ada halal tak? Padahal kalau dia pergi ambil kat farmasi tu, dia tak pernah pun tanya dia farmasi tu produk ni halal tak, ubat ni halal tak, dia tak pernah tanya pun. Tapi kalau kita yang perkenalkan, dia akan tanya ada halal tak. So jangan risau, kita ada halal. Tunjuk halal ni. Boleh print juga daripada website JAKIM. Kan? So kalau dia orang search sendiri, ada setengah produk tu, kalau di Malaysia mungkin dia tak jumpa sebab contoh macam kopi, dia didaftarkan atas nama kilang yang membungkus. Jadi kena cari atas nama kilang yang bungkus tu baru jumpa sertifikat halal untuk kopi Lingzi. Sama juga dengan Green Zee. Kalau kita cari atas nama Shuanghu, memang kita takkan jumpa lah. Tapi atas nama syarikat yang bungkus tu, yang packing tu, kita akan jumpa Green Zee. Tapi tak payah cari dah sebab dah ada dah. Kan? So, jangan risau. Boleh je. Orang kata apa? Cerita sebarluaskan kebaikan kopi kita, produk kita. Sebab kita memang ada halal. So, tadi syarikat dah hebat, produk dah hebat. Dia juga bagi kita satu peluang untuk ubah kehidupan kita, kan? Salah satunya tadi apa dia bagi? Harapan untuk berjaya, kan? Okey, melalui sistem perniagaan yang dia perkenalkan kepada kita. Okey, Shuanghu dia ada 9 jenis bonus yang dia dalam perniagaan dia ada 9 jenis bonus yang dia bagi kat kita. Pertama, keuntungan runcit. Keuntungan runcit ni bila kita jadi ahli kita terus dapat. Maksudnya kalau kopi tu harga 46, bila kita jadi ahli terus dapat untung runcit RM6, maksudnya kita bayar 40 je. Okey, dan yang kedua bonus prestasi. Bonus prestasi ni dikira melalui nilaian mata PV. Contoh satu kopi dia ada 26 point. Okey. So kalaulah kata untuk dapat 400 PV ni lebih kurang 16 kotak kopi. So kita akan dapat 400 PV. So kita dapatlah 4%. So kiraan dia adalah daripada 1 hari bulan hinggalah 31 hari bulan. Okey, dia kira sebulan-sebulan dia bayar, lepas tu bulan depan kosong balik. Itu adalah untuk kiraan bonus prestasi. Nak tahu detail, carilah upline ya. Okey, dan dia juga ada bonus kepimpinan. Bermula daripada vice manager hinggalah kepada gold diamond, iaitu 6.7% hingga 0.7%. So daripada setiap satu kenaikan ni memang sangat hebat. So boleh belajar kira sama-sama. Okey. Saya pun masih lagi nak sambung kira ni dah yang 789. 3, 4, 5, 6 ni sikit lagi nak khatam. So orang kata, kalau Kak Ina kata, kalau belajar kira bonus kepimpinan ni, semangat dia tu lain macam. Macam apa? Saya rasa Special VM Nizam dia dah kira ni. Sebab tu kalau kita tengok semangat dia, utara, selatan, timur, barat semua dia ada. So dia dah kira sampai go diamond ni. Kan? So siapa yang nak semangat lebih belajar kira.
Saya pun dah start kira dah ni. Kan? Lepas tu keluar sini dia dah keluar apa. Masa kita Okey, selain daripada tu dia juga ganjaran lain yang dia tawarkan adalah seminar luar negeri. Macam untuk tahun masa ini kita dah klik sini, lepas tu dia keluar dia punya macam tadi. Okay. Apa tu mute? okey, kalau ganjaran lain yang dia tawarkan adalah seminar luar negeri. Untuk tahun ini dia nak bawa kita pergi mana? Tahun ni Chuang Ho nak bawa kita pergi Dubai. Okey, Dubai ni kalau asalnya adalah trip diamond tau. Dubai lah trip diamond, tapi Chuang Ho nak bawa kita daripada VM ni pergi Dubai. Siapa nak pulun sampai hujung tahun ni dah lagi. Jadi VM dulu pulun. Boleh pi. Kalau kata Go Diamond Mariani less than 6 bulan daripada dia sign up, terus boleh pergi Korea. Kan? Jadi kita pun boleh. Dan yang kedua adalah reward creator. Ini kalau tanya diamond semua dah dapat ni. Tapi dia tak bagi kereta macam orang kata apa? Kalau tengok macam multi level lain dia bagi kereta sebiji kan. Dia siap color kan, color dia warna pink lagi, tulis kecil lagi kan. Tapi Chuang Ho tak. Chuang Ho bagi duit, belilah kereta apa kita nak. Kalau nak beli kereta, kalau kereta dah ada, belilah benda lain duit yang dia bagi. Okey. Bonus ni nanti tanya Kak Ina lah berapa dia bagi. Berapa Chuang Ho bagi. Sebab Kak Ina dah dapat kan. So dia juga adalah bagi bonus tahunan diamond. Bonus tahunan diamond ni daripada diamond ke atas dia dapat. So kalau siapa-siapa nak cepat-cepat jadi diamond. Okey? Kita semua ada peluang yang sama dengan diamond-diamond yang lain, dengan diamond-diamond yang dah diamond. Okey? Cuma perlukan usaha yang lebih. Okey. 7 tunjang kekuatan Chuang Ho ni sebenarnya, okey, ini kesimpulan ya. 7 tunjang kekuatan Chuang Ho ni adalah keseimbangan yang sempurna, iaitu pertama syarikat. Chuang Ho ni kalau kita tengok tadi, Chuang Ho dia ada kukuh dan sangat stabil. Dah 35 tahun dah. Dari segi produk, dia cover semua. Produk harian, okey, yang selamat, yang sihat, yang selamat, okey. Lepas tu plan pemasaran dia yang sangat adil, terbukti dan memang boleh dicapai. Lepas tu sistem latihan dia yang non-stop sebenarnya. Leaders buat, kalau daripada Chuang Ho sendiri kita ada e-learning, kajian-kajian buka e-learning. Macam-macam maklumat kita boleh dapat kat situ. So daripada 4 tunjang utama ni, kita tengok Chuang Ho sangat serius untuk membantu kita mencapai impian kita yang kita nak sebenarnya, iaitu kita nak kita sihat, nak ada wang, okey. Kita nak ada masa untuk nak enjoy dengan kesihatan dan wang yang kita ada tu. Jadi sistem dia ni memang sangat-sangat seimbang dan sangat-sangat sempurna. Okey. Jelas sekali tiada jalan pintas. Kalau kata Go Diamond Hasina, dia kata tak ada jalan pintas. Must follow the track. Maksudnya kena ikut track yang orang lain dah lalu. Okay, kalau you nak naik Gunung Kinabalu, track dah ada. Kalau you guna track lain, you mungkin sampai tapi dalam keadaan yang kalau orang lain boleh sampai cepat, you mungkin kalau orang kata apa? Lagi lamalah masa yang nak ambil ataupun tak sampai langsung. Lepas tu asalkan anda tidak turun dari kereta api Chuang Ho, suatu hari anda pasti akan sampai destinasi impian anda. Ini pun kata hikmah lah, kata-kata hikmat daripada Go Diamond Haslina. Dia selalu kata, jangan turun daripada kereta api Chuang Ho. Penat, letih macam mana, down macam mana sekalipun, jangan sesekali turun. Turun tu maksudnya macam mana? Maksudnya
Kalau kita penat, kita rest kejap. Kejap je kita rest. Lepas tu, kita naik balik kereta api. Macam mana nak naik balik kereta api tu? Kenalah cari penunggang pula. Kenalah cari pemandu dia yang betul-betul serius. Kalau nak rest dalam gerabak kita api tu, jangan turun. Jangan turun. Rehat sat. Kan kereta api tu berhenti sat. Tapi bila nak jalan balik, kalau lah kata driver hak lama tu lama sangat berhenti, cari driver baru. Driver baru tu maksudnya carilah upline kita yang serius kan. Cari balik, jumpa balik upline untuk dapat balik semangat tu. Dan kita pasti akan capai ke destinasi impian kita. So, permulaan yang baik untuk bertindak adalah sekarang. So, kalaulah masih berkira-kira nak buat ke tak buat Chuang Ho ni, nak buat ke tak buat lah. Buatlah daripada sekarang. Saya dulu, ini pengalaman saya. Kak Ina dah ajak saya serius dalam Chuang Ho ni sejak tahun 2008. Masa tu Kak Ina comeback. Kak Ina selepas dia habis belajar, dia buat comeback dalam perniagaan Chuang Ho tahun 2008. Dia ajak saya, jom dek ni, dia kata, kita start sekarang, jom dek ni, kita buat daripada mula. Tapi masa tu saya masih lagi muda lah, orang kata kan. Orang muda fikir nak duit cepat. Duk fikir juga masa tu, apalah multi level ni kan. Nak pergi jumpa orang, nak jual-jual produk semua kan. So saya kata tak apalah, pergilah dulu saya buat kerja saya. Tapi sebenarnya kalau fikir-fikir balik, menyesal pun ada sekarang ni kan. Kalau tidak, saya pun dah sama Go Diamond dengan dia, insyaAllah kan. Tapi itulah. Tapi tak apa, kita mula lambat daripada tak start langsung. Okay, mula sekarang. Okay. Berani berubah mengejar impian. Okay, kena ubahlah. Kalau tadi kita dah nak mula, kena berani berubah. Berubah tu maksudnya macam mana? Berubah daripada kehidupan biasa kita ni kepada kehidupan yang lain. Maksudnya, kalau sebelum ni Sabtu Ahad kita tak buat apa-apa, duduk rumah je, layan TikTok, layan YouTube kan. Tidur baring. So start pada esok, ada pagi-pagi esok ada webinar kan daripada Indonesia. Okey. Start tengok daripada pagi, lepas tu petang terus pergi Chuang Ho, hari Ahad jumpa orang. Kan, kalau tak nak jumpa orang pun, kalau nak tengok phone pun, mula sebarkan maklumat-maklumat tentang Chuang Ho kepada kawan-kawan kita. So, kena ubahlah, kena ubah. Memang nak ubah tu sesuatu yang susah. Okay, macam saya pun nak ubah daripada Ahad Sabtu Ahad nak keluar lagi, macam kita dah kerja sampai hari Jumaat, alamak esok nak kena pergi Chuang Ho pula kalau nak ikut kan, betul tak? Tapi sebab kita nak kejar impian kita, pergilah kan, pergi, cari masa untuk pergi. Okay, jadi saya sangat kagum dengan semangat Cik Mun, Kak Mawan, okay? Antara insan-insan yang saya sangat kagum dengan semangat yang mereka ada untuk berubah tu. So, kita pun sepatutnya kena lebih bersemangat. So, sampai situ saja. Saya minta maaf sangat-sangat sebab penyampaian malam ni kurang, saya sendiri pun tak perhati sebenarnya. Kan? Sebab mungkin dah lama sebulan tak buat present dalam meeting kan. Kalau present biasa-biasa tu kita present, tapi dalam meeting dah sebulan tak present. Jadi nak dapat balik aura itu, insyaAllah selepas ni saya akan perbaiki dengan lebih baik. Sungguhnya yang baik itu datang daripada Allah dan yang buruk itu adalah dari kelemahan saya sendiri. So saya minta maaf sangat. So esok adalah last Syawal. So sekali lagi saya ucapkan ya, selamat Hari Raya last Syawal ni.
Mohon maaf zahir batin. So kita jumpa lagi insya-Allah. Esok kita jumpa kat Syuanghur ramai-ramai. Okey? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So saya kembalikan kepada MC. Terima kasih.